ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Al-Fadhil Imam Ali Al-Wasar Masjid, sahabat saya Ustaz Mukhtar, khususnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya, sentiasa kita merafahkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita semua, yang tak dapat kita hitung kerana terlalu banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi di atas nikmat-nikmat tersebut, yang nikmat-nikmatnya tiada had, tiada terbatas. Allah Ta'ala boleh memberi dan memberi tidak habis-habisnya, tidak seperti kita manusia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menghindarkan kita dari sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah min zalik. Mohon nak menapah kita tuan. Dalam kabur masjid pagi petang ni tak ada nak menapah. Baik, minum tak ada, minum lagi. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat hari itu bulan 3 kita kuliah bulan 3. Ini dah bulan 10 kerana PKP. Dan sekarang pun kita masih dalam PKP. Tetapi janganlah PKP ini menyebabkan kita jauh dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok kadang-kadang ada setengah-setengah masjid SOP-nya lebih diperketatkan daripada nak masuk supermarket. Kadang-kadang dia macam tu. Asal tadi saya duduk hukum Masjid Zahir, kita pun masuk waktu Nabi masuk Masjid Zahir, tak tahu nak masuk tak mana, pintu mana yang dia buka ataupun tak buka langsung. Tapi dengan orang semayang dalam, saya kali kita tak payah nak langkah pagar jadi macam tak sopan pula kan. Buka belah tu kot, jenuh dan pusing. Kita jalan kaki, motor tinggal berbaik dekat kedai Cina apa tu. Tentu ya ada pun ada benda yang kita nak. Tapi pusing tu ingat dekat Alhamdulillah kat masjid. Apa orang tak boleh masuk, pusing. Tak mana kita tahu lagi balik rumah. Balik rumah pun ialah hak 2 hari pun lewat kita. Dalam kabut. Satu kita tak ada makan, balik di rumah apa tu. Makan ada, tapi tak ada makan. Dan ada setengah tempat bukan tak ada makan, makan pun tak ada. Jadi itu kita kena syukur banyak-banyak. Walaupun kita dalam keadaan yang begini, tapi masih lagi rezeki Allah ada limpahkan kepada kita semua. Dengan sebodinya, tengok tuan-tuan, kedai burger kan, tapi tengok motor 10 biji beratok, pakai warna-warna pink semua. Tunggu haban nak pergi COD, telefonnya, mesejnya. Sekali duduk tengok duduk sedap dalam rumah, sekali sampai makanan. Mudah.
Itu baru dunia, tuan-tuan. Agak-agak besok di akhirat di mana agak-agaknya? Di syurga. Bukan di neraka lah contohnya, neraka tu. Di syurga agak-agak macam mana nikmat Allah Taala dak bagi kita, kalau begitu kita di dunia pun dah begitu senang, begitu kita dapat nikmati macam-macam nikmat Allah Taala. Sampai kita lupa kita ni akan besok mati, pergi ke akhirat. Sebab terasa berlalu selesa, sempurna, seronok duduk di dunia. Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini tak lain dan tak bukan hanya adalah kesenangan, kesedapan yang menipu kita. Berapa ramai orang tertipu dengan kesedapan dunia sehingga akhirnya dia merasa dia nak hidup lama-lamanya, tak mau nak mati. Walaupun sebenarnya kematian sangat dekat dengan kita. Kullu ayatin qarib, setiap yang datang kepada kita sebenarnya adalah dekat. Berapa ramai tak sangka dia akan ditamatkan riwayatnya. Banyak lagi orang yang mati terkejut, tak kira tua, tak kira muda dan sebagainya. Jadi cukup qadimah malam ni. Jadi tuan-tuan, kesusahan, kepayahan, mungkin kesukaran dengan SOP-nya, SOP akhirat, SOP yang ada di dunia ni, walaupun begitu tidak membuatkan kita lalai mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan pernah ada rasa macam nak teriak pasal kalut sangat dengan dunia ni, tak dan untuk ke akhirat. Saya ingat ada satu kisah diceritakan oleh siapa, Ustaz Dusuki dia ni cerita pasal kubur, pasal alam barzah pemanjang banyak-banyak kan, tok dengan cerita pasal alam barzah. Dia cerita tu orang driver lori bawa lori sampai tak boleh bawa lori, berhenti tepi jalan teriak ingat tentang alam barzah besok sampai tak waktu. Cuma tuan-tuan, tuan guru kita peringat juga, janganlah kita cerita benda-benda yang begitu menakutkan sehingga lupa nak cerita sebenarnya terlalu banyak juga kenikmatan yang Allah Ta'ala sedia bagi orang soleh yang berada di alam barzah. Kita kadang-kadang cerita menakutkan sangat sampai macam tak ada benda yang hak seronok. Dan begitu juga cerita yang seronok, yang gembira sangat-sangat sampai tak cerita apa benda yang takut. Tapi sebenarnya dalam ajaran, dalam bimbingan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kita tengok uslub ataupun teknik ataupun kita panggil apa, metodologi apa benda, apa-apa pula dalam Al-Quran, dalam hadis, dia ada basyiran wa nadhira. Ada kedua. Dia ada berita gembira, dia ada berita yang memperingatkan tentang amaran, siksaan bagi mereka yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada syurga, dia ada neraka, dia ada malaikat malik, dia ada malaikat ribuan. Dia ada kiraman katibin, sebelah tulis kanan yang baik, sebelah tulis yang buruk. Macam kita di dunia ni, ada dosa, ada pahala, ada kiri, ada kanan. Jadi beri keadilan sebaik-baiknya. Ada lelaki, ada perempuan, lengkap, sempurna hidup. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang esa. Baik. Itu di antara tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalau dalam Quran tuan-tuan baca. Kita cuba, kita usaha untuk memahami ayat-ayat Quran yang kita baca. Kalau Al-Quran itu cerita pasal syurga, mesti selepas itu akan ada dia cerita tentang neraka. Kita pergi surah Al-Zalzalah sudah lah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Lail contohnya.
Fa'amma manis fa'amma macam mana? Tuan-tuan baca ni tak ingat tengok Quran. Itu kita. Sama lah kita nak didik anak-anak. Ada masa kita beri dia seronok, gembira. Ada masa kita nak kena bagi amaran, nak menakutkan juga. Hidup ini ada hidup dan ada mati. Dia berduakum ayyukum ahsanu amala. Jadi itu dah masuk sikit kita seperti mana yang diminta untuk kita bincang tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kita bicarakan. Itu saya dah bincang dah sikit. Saya pun dah tak nak ingat dan kena cek balik tang mana kita berhenti. Tapi saya rasa ini yang antara yang paling sesuai lah tuan-tuan. Saya bawa kitab malam ni, di samping kita memperkenalkan kitab, di samping kita nak baca kitab dan kita nak mengamalkan isi kitab yang sebenarnya kitab ini sangat dekat dengan kita, iaitu kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kitab Imam An-Nawawi, seorang yang sangat berkat. Hidup beliau tak sampai 50 tahun, 40 tahun lebih-lebih, lagu tuyah lebih kurang. Tapi berkat itu bersapa dengan ibadahnya, dengan keilmuannya, dengan kitab karangan yang ditinggalkan sangat banyak, termasuk yang akan kita baca pada malam ini. Tuan-tuan, kalau kita boleh khatam yang ni, sangat dah eloklah adab kita dengan Al-Quran. Yang kita boleh tengok kadang-kadang orang ni takat mana adab dia dengan Al-Quran, dengan mushaf yang dia baca. Kita tengok orang baca Yasin, kadang-kadang dia baca Al-Yasin, risalah ataupun surat Yasin yang kita duk sebut tu, yang kita duk baca tu, kadang-kadang kita letak di atas lantai sama dengan kaki kita, sama dengan kaki kita saja. Jadi kita boleh tengok orang kadang dia tak tahu ya, sekurang-kurangnya letaklah atas paha, jangan ada sampai nampak rendah. Sedangkan Al-Quran itulah yang akan memberi syafaat kepada kita. Kalau manusia ada bakat tinggi, kita bagi dia duduk tinggi dengan setara dengan dia, pasal apa? Kitabullah, mushaf yang membimbing kita sebagai panduan kehidupan kita, yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Tapi kita tak ada rasa sangat pun nak menghormati, walaupun hanya tulisan. Itu kadang-kadang yang kita boleh tengok. Kita tak berhenti nak hargai sesuatu yang patut kita hargai, dan kadang-kadang kita menghargai sesuatu yang tak patut kita hargai. Masalah manusia pada hari ini. Jadi sangat baik kalau kita bawa kitab yang macam ni. Baru ni bila saya mau balik, bila baca balik, baru ni alhamdulillah saya pun dalam PKP ni banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Kalau tidak PKP tak boleh kita buat. Kita menulis, buat tim penulisan untuk tulis 40 hadis tentang Al-Quran, insya-Allah akan diterbitkan, tak tahulah mungkin dalam sebulan baru siap Nabi 40 hadis tentang Al-Quran, antara yang kita semua kitab Al-Bayan At-Tibyan ni. Jadi masya-Allah sebenarnya ada banyak mutiara-mutiara dalam untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab kita dengan Al-Quran sangat dekat. Tahu kita nampak mushaf Al-Quran, di situ kita nampak mushaf Al-Quran dan berbagai jenis mushaf yang kita tengok. Pilih yang mana nak. Kadang-kadang pustaka ataupun kedai-kedai buku tu kadang-kadang dia bukan laku sangat dengan kitab-kitab yang macam-macam. Dia laku dengan Al-Quran. Setiap hari akan ada orang akan cari mushaf, tengok pilih. Dan syarikat-syarikat pun kadang suka nak menerbitkan Al-Quran yang terjemahannya berbagai jenis. Ada Al-Quran terjemahan dengan asbabun nuzul, Al-Quran terjemahan dengan hadis dibubuh, ada Al-Quran terjemahan dengan sedikit ringkasan tafsir dan sebagainya. Ada Al-Quran terjemahan dengan dia tulis dibubuh tanda-tanda ataupun simbol-simbol tajwid. Warna ni baca macam ni, warna macam ni baca macam ni, warna macam ni baca macam ni. Mudah juga. Ada yang Al-Quran yang dibubuh waqaf ibtida'. Kalau berhenti tang ni, tak mana pula kita nak ambil, tak mana kita nak sambung dan sebagainya. Mudah saja. Dulu mana ada?
awal Islam dulu tak ada begitu. Bukan takat tanda-tanda wakaf, bukan takat apa nama macam-macam yang diletak juzuk dan sebagainya. Dulu ni awal dulu baris tak ada, titik pun tak ada. Kita hak ada baris, hak ada titik lagi pun kita duk baca salah lagi. Ya tak? Tadarus tu tengok. Siapa yang hak tadarus? Tadarus tengok ceng kawan baca, itu fathah, dia baca dengan kasrah. Baik. Tuan-tuan, ini panjang pula. Kalau boleh ni kena baca habis-habis kan. Kadang-kadang tu guru ni ke apa? Dia baca satu baris, dia hurai sebulan. Tak habis. Tu guru meninggal. Dosa anak murid pula meninggal. Tak habis-habis juga baru suka. Mai tu guru baru baca kitab tu juga, ulang balik tak habis, meninggal pula tu guru tu pun. Baik, boleh kita baca yang mana perlu kita baca, perlu dihuraikan, barulah dihuraikan. Baik tuan-tuan, yang ada kat saya hari ini ada kitab Arab dan ada kitab yang diterjemah. Jadi tuan-tuan kalau boleh cari yang diterjemah pun tak apa. Dan saya akan baca yang diterjemah. Cuma kadang-kadang ada kadang-kadang kita baca terjemah tak faham, tengok Arab. Tak faham Arab, baca Arab, satu apa yang nampak ni, tengok Melayu pula, lagu tu lah kita ni. Kan? Kadang-kadang saya jadi begitu, cari sini apa benda ni. Baru nampak sikit. Kadang-kadang kena baca banyak kali baru faham. Nak membudayakan masyarakat yang membaca ni bukan satu perkara yang mudah di kalangan masyarakat Melayu. Jadi kita tengok dari kita sudah, Facebook aja baca, WhatsApp aja baca. Tapi buku ilmiah, takat mana yang kita akan baca? Di rumah tuan-tuan ada tak kitab-kitab ataupun buku-buku yang ataupun kita ada rak khas walaupun kecil, tak payah banyak, ada di rumah? Haban dulu saja kita baca. Dah lah ni bukan macam dulu, duduk tak ada apa-apa buka handset, duduk tak ada apa-apa buka TV, Astro tu macam-macam ada. Macam-macam ada. Tak ada lah pakcik tu pun buatan pi dah awal kan. Minggir dah pakcik yang macam-macam ada. Dulu ada iklan dulu kan. Lagi macam-macam ada pasal dengan YouTube tanpa macam-macam, unlimited dan sebagainya. Tapi macam tu tak ada masalah tuan, memudahkan kehidupan kita, tapi janganlah dia melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita kepada tanggungjawab kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah. Baik. Saya beri pendahuluan ini penerbitan daripada syarikat Yasmin yang di Ramadan Hakim. Saya ingat ada kadang-kadang baca kadang dia nak contoh apa, tengok kadang nak kena cari juga. Tapi tuan-tuan bolehlah cari yang mana-mana penerbitan terjemahan yang baik, yang mungkin mendekati maksud Arabnya, maksud dalam bahasa Arab. Kadang-kadang diterjemah tapi sebenarnya cek pelik dalam kitab Arab bukan macam mana yang dikehendaki oleh penyusun ataupun penulis dalam kitab Arab. Jadi macam tu cerita kan. Baik, saya baca. Kita akan baca kata pengantar dulu tuan-tuan. Jadi tuan boleh dapatkan, boleh baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan ini dia terjemah dengan adab kepada Al-Quran, belajar, mengajar, membaca dan menghafaznya. Kata pengantar, segala puji, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ini. Wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan kita dapat ilmu yang kita baca, kitab yang kita baca ini memanfaatkan, menjadi manfaat kepada diri kita. Manfaat ilmu kepada diri kita ni bila kita dapat beramal. Bila kita beramal, kita dapat mengikhlaskan diri kita terhadap amalan yang kita lakukan. Ramai orang besok ni rugi, dia beramal pulun seluruh kehidupannya, akhirnya Allah tak terima kerana tidak ada keikhlasan dan sebagainya. Baik, kata pengantar, segala puji dan sanjungan patut kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab panduan kepada hamba-hambanya, iaitu Al-Quran. Selawat serta salam pula ditujukan kepada sekasih-kasih hamba kepadanya, iaitu penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada Ahlul Bait dan para sahabatnya sekalian.
Buku adab kepada Al-Quran ini mengandungi perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap Muslim, kerana buku ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab suci kaum muslimin, iaitu Al-Quran Al-Karim. Secara garis besarnya buku ini mengandungi 9 bahagian perbincangan, tetapi di bahagian awalnya ada muqaddimah yang menjelaskan sebaringkas latar belakang kandungan buku ini. Jadi kita nak tahu dulu apa benda yang ada disebut dalam buku ini. Kemudian disusuli dengan riwayat hidup Imam An-Nawawi rahimahullah taala. An-Nawawi, Imam Nawawi. Ini ada sebut nama penuh dan tempat dan sebagainya kita baca. Adapun kesembilan bahagian itu ialah pertama, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita bukan hanya sekadar nak baca Al-Quran, tetapi kita nak mengkaji Al-Quran yang hari ini, sampai hari ini pun orang duk kaji Al-Quran tak habis-habis, sentiasa dapat perkara yang baru daripada Al-Quran. Sentiasa dapat perkara. Ada ayat-ayat Al-Quran yang turun pada zaman Rasulullah masih belum tersingkap zaman Rasulullah. Kadang-kadang sahabat percaya dengan sepenuh keimanan, tetapi tersingkap pada zaman hari ini. Setelah teknologi moden dan sains dan sebagainya, dapat tahu, rupanya dah dicerita 1400 tahun dahulu bagaimana seorang Nabi yang ummi, yang bukan pergi belajar satu dunia pun, tetapi mengetahui, bukan hanya mengetahui satu dunia, tetapi lebih daripada satu dunia yang dia tahu. Macam mana contohnya ayat-ayat Al-Quran tentang yang tidak bercantum di antara dua laut. Barjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua surah, satu dalam surah Furqan, satu lagi dalam surah Ar-Rahman. Kita rujuk tengok contoh tentang contohnya setiap benda hidup ataupun setiap sesuatu itu dia ada mengeluarkan frekuensi. Cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Seorang profesor masuk Islam, apabila dia kaji satu tumbuhan itu, bila cek tengok adalah alat-alat itu, rupanya dia mengeluarkan ada frekuensi tumbuhan itu. Lalu bila ditanya seorang doktor atau profesor sains ataupun saintis Islam, dia tanya, ini disebut dalam surah Isra, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna walakin la yafqahuna tasbihahu. Sama dalam surah Isra. Saya tersilap baca. Setiap sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbihnya yang tersendiri. Cuma kita yang tidak mengetahui depa bertasbih. Ayam yang berkokok itu cara tasbihnya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi tak bagi kita maki ayam yang berkokok, terutamanya di pagi hari, kerana dia sedang berzikir dan sebagainya. Dijumpai pada zaman hari ini itu sebahagian, 2, 3, banyak pula contohnya tentang peringkat-peringkat kejadian manusia di dalam kandungan di alam rahim. Nutfah, alaqah, mudghah dan sebagainya, sampailah ditiupkan roh, jadi tulang, dibalut tulang tersebut. Dalam surah disebut Al-Anbiya. Ada lagi satu di mana? Dalam surah mana disebut? Nabi duk kaji bila? Ada sekian ke zaman Nabi tu? Sekian tu orang bubuh report. Ataupun scan 3D, 4D, 5D, macam-macam ada. Lagi baru boleh tengok doktor boleh tahu macam mana keadaan baby dalam perut ibu mengandung tu dengan hanya alat bantuan. Oh, berapa minggu, berapa bulan, lama mana lagi nak diu dan sebagainya. Padahal dah sebut dalam Al-Quran, baru jumpa pada zaman ini. Dan banyak lagi penemuan demi penemuan dijumpai. Tapi hari ini Al-Quran tak habis dikaji. Baik. Buku adab yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita ni tang baca pun kita dah fail lah, nak pergi ke mana sampai mengkaji.
Baik. Kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Pasal apa kita tak ajar baca Quran? Sebab kita tak tahu kelebihan orang baca Quran tu. Kita tak tahu kelebihan orang baca Quran tu besok ni di akhirat nanti. Sebanyak mana ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, diulang, dibaca, diulang di dunia, sebanyak mana dibaca setinggi itulah nanti darjatnya di sisi Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti. Jadi darjat kita besok ni di akhirat mengikut setakat mana, di antaranya mengikut setakat mana ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah kita punya kedudukan besok di akhirat. Jadi Al-Quran ini dia mengangkat satu kaum dan dia merendahkan satu kaum. Ada orang dengan Al-Quran dia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah. Ada manusia, ada segolongan manusia dihina, dipandang rendah sisi Allah Ta'ala disebabkan Al-Quran itu juga. Mungkin dia menghina, mungkin dia tidak mengamalkan isi kalimat Al-Quran, mungkin dan sebagainya. Mungkin. Setiap generasi, setiap zaman ada saja, ada mengkritik, membangkang, macam-macam. Buat tak mau terima. Sampai hari ini kalau kita tengok di YouTube, kadang-kadang mereka buat perdebatan di antara pendeta ataupun father ni siapa dah ni hak yang Kristiannya tu pendeta apa namanya padri dengan ulama Islam. Sampai hari ini ada tengok ada yang terbaru, ada itu. Kadang tu yang padri itu asalnya adalah Islam. Dia gagal faham Islam dengan sebaiknya, dia gagal dia faham apa dengan sebaiknya, dia masuk Kristian. Baik. Macam itulah kita. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak tahu pun apa kelebihan Quran. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita pakat berdiri semua macam duduk dalam kelas mengajak anak murid di sekolah, tuan-tuan kena sebut satu kelebihan Al-Quran baru boleh duduk. Daripada tuan imam. Sampai habis. Agak boleh senarai. Banyak. Lebih 40 kita boleh senarai. Mungkin 100 boleh lebih. Tu yang pulun betul. Para sahabat, zaman selepas para sahabat, pulun betul dia pengen Al-Quran. Tiap hari dengan Al-Quran. Bangun tidur Al-Quran, nak tidur Al-Quran. Sepanjang mereka seharian mereka dalam jaga Al-Quran. Kadang-kadang tidur pun dengan Al-Quran. Ada sebagian yang kadang-kadang tengok tak orang budak-budak tahfiz ngigau baca Al-Quran. Ngigau baca Al-Quran. Asal selalu. Baik. Lagi menghormat dan memuliakan golongan Al-Quran. Orang Al-Quran kita kena muliakan, kita kena hormat. Walaupun mereka tidak minta penghormatan tersebut, tapi bila kita tahu mereka ahli Al-Quran, kita kena hormat mereka. Kerana mereka dalam satu hadis menyebut Ahlullah, keluarga Allah. Kalau Allah Ta'ala mengaku kata keluarga Allah ni, maksudnya dekatlah. Kalau kata nak habang kata dekat dengan Allah Ta'ala orang Al-Quran ni. Lam yalid wa lam yulad, kita itu kita fahamlah yang tu kan. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan, tidak ada keluarga, tidak ada isteri, tidak ada sebagainya. Tapi di sini nak habang maknanya ahli Quran ialah ahlullah, makna mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kita melihat pada hari ini pun jenazah-jenazah yang telah lama dikebumikan, yang belasan tahun, kadang-kadang kita tengok dibongkarkan kerana mungkin situ keperluan. Macam kita di Peris nak buat empangan, dibongkarkan, digali semula untuk dikuburkan di tempat lain. Tengok jasad tidak dimamah oleh tanah dan sebagainya yang kita boleh jumpa. Ini pun baik, muliakan. Macam mana kita nak muliakan, macam mana kita nak hormat dengan ahli Quran. Kalau tak boleh hormat pun tuan, jangan sampai kita kata lebih kurang kepada mereka yang mereka tu banyak
dalam dada mereka, di ingatan mereka, di hati mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tak mengenal orang yang macam ni. Kita yang hafal takat Fatihah 2-3 surah ayat lazim, kadang-kadang kita boleh tengok hari ni dia boleh kata lebih kurang dengan orang yang hafal satu Quran, yang boleh tafsir satu Quran, yang dia boleh tahu Quran ni turun sebab apa, Quran ni ayat ni cerita pasal apa. Hari ni kita tengok punyalah dahsyat manusia akhir zaman yang Nabi dah cerita. Jangan kita sampai macam tu. Dengan disebabkan Al-Quran akhirnya telah merendahkan, menghinakan satu golongan yang lain. Mungkin di dunia dia dimuliakan, tapi esok di akhirat besok direndahkan dengan serendah-rendah, jadi hina dengan sehina-hinanya. Baik, terusnya peraturan mengajar dan belajar Al-Quran. Apa peraturan? Nak mengajar Al-Quran ada peraturan. Untuk guru dia ada adab-adabnya. Aku guru aku boleh suka tak boleh macam tu. Ada adab sebagai seorang guru. Dia ada adab bagaimana seorang murid yang nak belajar Al-Quran. Kemudian peraturan menghafaz Al-Quran. Hafaz ni penting tak? Kerana ada di kalangan kita pun, di kalangan manusia pada hari ini, bukannya tak ada pelajaran, pendidikan tinggi sampai ada title PhD, doktor, kedoktoran pun ada. Bukan semua ada sebahagian kecil. Bukan ramai pun. Dia boleh kata Quran ni nak apa? Zaman sahabat dulu tak apa kan? Kita hafal Quran. Nak cari alat tulis pun tak payah. Nak cari buku nak tulis pun payah. Hanya mudah ada Quran cetakan, tengok cetakan mana. Macam-macam syarikat buat pula. Nak apa ni? Cukup kita baca, kita faham, kita kaji Quran tu. Sampai macam tu sekali. Jadi saya sebut ni ada atau ini berlaku kita pada hari ini. Bukan diada-adakan. Ada sebab dia. Iaitu panjang punya cerita, taklah panjang, tapi hari ini nanti kita cerita. Pasal apa dia hafaz Al-Quran itu? Tak cukupkah hanya dengan kita menulis? Kita baca dengan tulisan tersebut. Imam Nawawi sendiri sebut dalam kitab Al-Majmu' karangan beliau juga rahimahullah taala, insya-Allah banyak. Saya pun tak ada nak beli, tapi banyak. Syok tengok sonok kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Yang kitab tu disebut apa dia? Kana salaf disebut adalah para salaf yang terdahulu tidak akan mengajarkan fiqh dan hadis, takkan mengajar fiqh, tak mengajar hadis kecuali kepada orang yang dia dah hafaz Al-Quran. Pertama Al-Quran sendiri. Bangkit kelip mata, dia boleh baca sikit Al-Quran dulu. Kita ni kadang-kadang tadika kan, twinkle is the star. Ajak apa bercerita dulu. Bukan tak boleh dah. Kadang-kadang kita lebih kepada perkara yang begitu, nyanyian yang macam tu. Mengaji nyanyi tak Siti ni lagu Siti ni kawan ni Al-Quran tak sampai tu. Apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita ataupun keluarga kita, anak-anak kita. Baik, kemudian adab dan etika membaca Al-Quran, dia ada adab-adabnya. Boleh cek moroni bila baca, bila kita nak buat nak menulis ni, banyaklah kita nak kena tengok kitab ni, boleh tengok kitab ni kan, hadir masya-Allah. Banyak yang saya sendirilah temui. Kalau tak buat begitu, pakai kita pun kadang-kadang nak belek kitab pun payah. Kalau saya tak mengajar macam ni, bukan kita boleh sangat, bukanlah pandai sangat, bukanlah tepi sangat, bukanlah tahu sangat, tapi dengan macam ni mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Bila kita cerita, ada kita sangkut tak tahu mana-mana, balik cari lagi. Baik. Adab dan ketika membaca Al-Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Macam mana kita dah berinteraksi dengan Al-Quran? Jadi para ulama dah susun, dah tulis karangan kitab-kitab yang berkaitan dengan bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang itu saya sudah sebut, ada mereka membahagikan kepada 5M. Profesor Dr. Abdul Halim Al-Muhammadi membaca, kemudian 2 menghafaz, yang ketiga menulis, yang keempat memahami, yang kelima menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Itu 5.
Dalam kitab Qardawi, dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala, umur beliau hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun lagi masih hidup, tapi masih lagi menulis. Setiap hari dengan kitab, dengan buku. Umur hampir 100 tahun. Berapa banyak karangan yang keluar. Dia pun mengarang, dia tambah lagi antaranya bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran dengan kita mendengar Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan kepada mereka Al-Quran, wa idza quri'a alimul Quran fastami'u, maka dengar. Maka kena dengar. Fastami'u, dengar sungguh-sungguh. Dengar dengan teliti, hayati, khusyuk. Mudah-mudahan dengan hanya kita mendengar Al-Quran turun rahmat kepada kita. Kalau kita takkan nak baca, paling kurang kita dengar. Saya ni nak baca Quran pun untuk mengerti berangka-angka. Dengarlah. Kan? Berapa banyak syekh-syekh, qari, qurra. Ada satu lemah web Islam web. Satu ada banyak sebenarnya. Yang ni satu yang saya biasa duduk tengoklah. Kadang duduk download daripada situ. Saya ingat mencapai ratus qurra ataupun qari seluruh dunia duk baca. Ada yang baca habis 30 juz, ada yang baca takat surah-surah tertentu. Yang kita tahu sampai hari ini, yang kita sampai kita macam Syekh Masyari, Syekh Sudais, Uzaifi dan sebagainya. Ada banyak. Lepas tu tak cukup dengan bacaan hafz, ada qiraat pula. Qiraat warsh boleh kita ambil. Di YouTube lama-lama. Tapi yang kita duk tonton, yang kita duk dengar, yang kita duk lihat, apa benda? Kan? Kita duk syok berita sensasi lah. Kalau lagi COVID-19 pun kita tak apa-apa, tak larat nak dengar lah. Cuma jagalah. Dan ni boleh politik lah. Malaysia dua lah. Satu COVID-19, yang kedua saya tak mau habaq, tuan-tuan jawab sendiri. Duk sibuk hal tu. Kita duk kalut ni. Sibuk ya. InsyaAllah jangan sampai kita dikalutkan dengan benda-benda sebegitu sehingga kita lupa ada lagi benda yang patut kita pentingkan. Kita duk kira orang ni, yang kita sendiri tu lagu mana? Apa bekalan yang akan kita bawa besok di akhirat nanti? Baik. Kemudian ada ayat dan surah yang digalakkan membacanya pada waktu tertentu. Ada ayat-ayat, ada surah-surah. Kalaupun kita tak ada nak baca semua surah, kalaupun kita tak ada nak baca surah-surah ataupun sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Quran, sekurang-kurangnya ada ayat-ayat ataupun surah-surah, tak kira panjang ataupun pendek, yang kita duk amalkan selalu, yang kita duk baca selalu. Contohnya lepas solat, apa surah yang kita tidak kena baca? Kalau surah 30 ayat kursi, jangan ditinggalkan selepas solat. Kerana apa? Seorang itu dia tak akan mati melainkan apabila kalau dia mati dia masuk syurga, iaitu yang dia mengamalkan setiap kali selepas solat ayatul kursi. Saya kursi dan sebagainya yang kita akan baca. Kita tak macam kita punya himmah ataupun kita punya semangat, kita punya power kita tu, kedarat kita tu macam orang lah, dia takat kancil saja, enjin kancil nak hentam sampai 200 km sejam, 2 enjin. Kalau Ferrari kemat, enjin dahsyat, tak apalah laju pun. Sampai tempat tujuan yang kancil tadi ni sama tolak tadi ni, berapa jam tadi baru sampai. Hak orang naik kereta Ferrari dah let shock seronok. Dia let dah itu, tengok tahap kemampuan seseorang. Kalau kita tengok dalam kitab ni yang sangat antara menarik yang kita tengok, yang kita baca, ada kalau sahabat sendiri ada yang 3 hari khatam, ada yang 7 hari sekali khatam, ada yang sebulan sekali khatam. Itu yang biasa.
Yang hebat-hebat tu ada yang sehari semalam khatam sekali, ada yang siang sekali, malam sekali khatam. Yang kita keluar daripada pemikiran logik akal kita, macam mana dia pun ni boleh buat. Aku duk buat tak boleh. Lah, duk baca, duk mangkak kat dalam meja, nak habis cepat lagu mana? Kan? Ada yang saya sebut, yang ingat, antara yang ingat lah, 4 kali sehari, siang 4 kali, malam 4 kali. Ada yang khatam antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isyak. Kita tak boleh nak bayang macam mana dia buat. Tapi itu yang disebutkan dalam kitab Imam Nawawi ini. Dalam solat, contohnya Sayyidina Uthman bin Affan sendiri, kerap kali beliau solat 1 rakaat 1 kali khatam Al-Quran. Kita semua hidup kita tuan-tuan, berapa kali kita khatam waktu kita dalam solat? Paling kalau kita boleh buat tarawih tu boleh habis 3 sebulan sehari sekali khatam tu pun kira Masya Allah, hebat. Tapi ada tuan, saya ingat di Talinguk dia buat, ada satu kumpulan, ada buat, saya ingat semalam 15 juz. Kalau tuan-tuan ni tak payahlah, ayat lagi bukan tuan-tuan, saya pun sama, ayat lagi dah jenuh kita nak tunggu 15 juz. Dah mau mana nak habis? 2 malam habis satu khatam. Kita tengok Masya Allah, kurangnya kita kan. Baik, tu pun kadang-kadang baca banyak sikit pun kita dah wah macam-macam mulut bunyi ke belakang. Kita nak sembahyang jadi imam apa semua ni baca pelan, baca peringkat pula. Sebenarnya betul, itu betul. Tapi kita tengok tentang kita pula. Sebenarnya kenapa yang jadi macam tu? Adakah kerana kelemahan iman kita? Kita cakap begitu ataupun memang kekuatan iman kita? Cakap macam tu. Tengok masa, tengok ketika, tengok orang, tengok keadaan, tuan. Yang tu kena bijak. Sebab tu kita nak jadi, contohnya kita nak jadi imam, kita nak kena disebut sebagai faqih. Apa maksud faqih? Dia memahami keadaan, dia punya makmum. Kalau hak 15 juzuk petaling, yang dipetaling tu, hak yang apa ni, dipetaling jaya, petaling kan, diseri petaling tu, yang hak ikut tu pun pok-pok tu semua ingat habis dah Quran. Dia pun nak ngulang aja bacaan Quran dia tu. Giliang baca tu malam esok macam tu kami buat dulu di Mesir. Kami pernah buat dulu ni, tapi tak buat dalam macam tu. Kami buat, saya ingat saya semalam juzuk kot. Jadi 2 orang imam, seorang baca setengah juzuk. Macam tu lebih kurang. Saya kena surah Toha. Tak ingat berapa tahun dulu, ingat masa 2001, 2002 macam tu. Pernah buat tu. Pernah kena giliran. Saya baik. Itu seronok sebenarnya. Kita tak ada rasa sangat kelazatan, keseronokan kita apabila kita berteman, apabila kita berada dengan Al-Quran. Itu masalah, tak rasa. Rasa biasa saja setakat tu pun jenuh paksa ada boleh baca tu. Kadang-kadang kita kan baca dia rasa dah jenuh. Baca sekejap bosan jenuh. Pasal poin itu benda lain kita pun tak jenuh. Tak good. Baik. Sikit-sikit. Riwayat penulisan Mushaf Al-Quran. Riwayat penulisan ni dia ada sejarah dia punya tarikh Mushaf. Ada kitab-kitab yang membicarakan tentang sejarah penulisan Al-Quran daripada zaman Rasulullah sampai pada zaman kita hari ini. Ni kita di Malaysia pun alhamdulillah kita ada tempat apa darul apa di Putrajaya tu. Tempat cetakan Al-Quran, tempat penulisan Al-Quran yang Malaysia punya, yang dikatakan kedua terbesar di dunia. Tuan sebahagian tuan kau ada yang dah pergi dah. Tak pergi lagi tuan ni, tuan imam buat kerja berombongan pergi sana. Tapi tak boleh ikut untuk ni Covid. Tak boleh ikut orang. Dia boleh buat rawatan ke sana. Baik, demikianlah buku ini kami persembahkan kepada pembaca, mudah-mudahan memberi faedah kepada anda semua dan menjadi amal soleh pula bagi mereka penerbit. Jadi cukup untuk kata pengantar. Kata pengantar ni tuan-tuan baru dia punya syarikat penerbitan lah.
kita tak masuk lagi ni, baru pendahuluan kitab ni. Nanti dia akan cerita sikit tentang siapakah ataupun riwayat hidup Imam Nawawi, kemudian barulah masuk sampai ke habis. Sangat menarik untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita pelajari. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingat sekadar ini sajalah yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam kita melayari kehidupan kita di dunia, dan dalam kita menyediakan bekalan dan sebab bekalan untuk kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada yang lebih baik daripada kita hadapkan ataupun kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah yang kedua kita hari Jumaat diulang satu kan yang kita doa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha. Apa dia disebut? Takwa kepada Allah Ta'ala, dan perhatikan dan fikirkan dan muhasabahkan diri kita, apakah akan kita bawa sebagai bekalan di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al kullana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nusina وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا كلنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. كان قولكم بهذا. أستغفر الله العظيم ولكم. السلام.